pada RM50. Sebab itulah minyak rendah, tapi baru dia naik 60 USD per barrel, maka naiklah 20 sen. Okey, so kita ikut mata wang dunia. Jadi jangan risau. Okey, inflasi sekarang ni pada 1%. Harga minyak pun macam dah naik sikit. Jangan risau kan, dunia tetap akan kiamat. Baik dah. Yes. Nak tanya, yang kan kita ada satu isu dulu berkaitan tentang ada seorang jutawan ni yang dia nak jual mata wang Malaysia tu. Oh, itu. Yang baru-baru ni siapa? Entah nama Robert Kwok tak silap. Bukan. Siapa Ada dah? seorang Chinese. Chinese tu yang katanya bukan masa tu kan mata wang Malaysia dikatakan nilai yang sangat rendah. Jadi dikatakan dia macam tu lah. Komen abang Ida Ashwari. Dia banyak masa naik dia jual. Dia, saya lupa cerita dia macam mana, tapi dia secara rasanya dia menafikan lah. Kalau saya cuba recall sekejap saya, sebab saya dah baca dan saya dah faham dah, tapi saya tak fokus ingat ke situ. Sebab saya lebih lihat mata wang kita jatuh disebabkan speculation. Tapi orang tu dia boleh buat. Sekejap, macam mana saya cuba ingatkan saya sekejap. Dia yang saya tahu lah. Saya tak tahu betul ke tak. tahu cuba trigger je sebab saya dah baca. Saya lupa. Harga mata wang Malaysia jatuh. Okey. So apa yang dia buat, dia kan ada banyak duit. Okay. So dia beli banyak-banyak. Hmm. So bila harga mata wang naik, dia jual balik. Maksudnya kita dalam Malaysia ada 100%, kita ada beli 50%, tak ada 50% banyak kan, tapi 50% lah contoh. Okey. Lepas tu harga tengah murah. Lepas tu bila tengah naik, dia jual balik. Saya tak pasti dia jual balik atau dia jual kat tempat lain. Macam tu ada Saya kurang. rasa dia ada kaitan dengan dia tukar ke USD. Dia currency lah, dia pakai Currency. punya. Dia tukar ke USD banyak-banyak. Tak salah saya. Saya lupa. Saya dah faham, tapi saya tak fokus sangat ke situ sebab macam ni saya lihat pada mata wang kita jatuh. Sebab mata wang dunia ni ni menariknya. Dia based on speculation. Macam harga emas tadi, dia based on speculation. Dia bukan dia ada dua. Satu currency hisap dan berdasarkan spekulasi. Bila harga minyak jatuh, maka Petronas pun kurang pendapatan dia. Yang sumbangkan 40%, hampir 40% kepada pendapatan Malaysia adalah daripada minyak. Bila harga minyak jatuh, maka pelabur-pelabur daripada luar dia membuat spekulasi atau termasuk rating agency sekali buat spekulasi bahawa ekonomi Malaysia goyah. Bila dia buat spekulasi macam tu, dia memberi kesan kepada nilai mata wang Malaysia. Dia sebut as that, tetapi saya tahu mungkin benda tu berlaku. Kalau berlaku pun saya rasa dia mungkin accelerate sahaja. Sebab fluctuation of mata wang ni is normal. It's normal. Cuma yang trigger sebab bila kita tengok yang dia berbetulan pula bila masa tu memang harga minyak jatuh. Dan memang Malaysia sekarang ni susah. Dan bila harga minyak jatuh, masalah dia sekarang ni yang saya kesian saya ingat Datuk Dr. Razak cerita, dia kata kalau kita dengar Perdana Menteri cakap ke siapa cakap ke, mesti dia kata kita ekonomi kita okey, orang semakin kaya, ramai yang dah berjaya kan. Tetapi sebab mungkin Datuk Razak di MRA, dia selalu tengok turun ke lapangan, dijumpa memang kita miskin. Okey. Kadir Jasin pun beri komen, dia kata ada orang di Kedah sana. Dia kutip beras yang jiran dia taburkan untuk ayam. Kutip beras itu untuk dia makan sebabnya dia tak ada makanan. Sebab bila baru ni dia punya sawah semua hit by flood, rainy season hit by flood, habis semua ladang. Yang Tohir Getah pula, bila yang Tohir Getah pula satu, bila rainy season teruk sangat memang tak boleh menoreh. Satu. Kedua, yang nak menoreh pun harga getah jatuh. Harga getah dia akan selari dengan harga akan selari dengan harga minyak. Itu pula harga getah akan selari dengan harga minyak. Kalau harga minyak jatuh, harga getah akan jatuh. Kalau harga minyak naik, harga getah akan naik. Sebab 10 minit lagi. Sebab kalau harga minyak naik, kalau harga minyak jatuh, saya mula jatuh dulu Kalau harga minyak jatuh, maka orang yang
industri yang menggunakan getah, menggunakan getah asli biasanya, bukan getah asli jadi mahal. Industri yang macam buat tayar semua, dia lebih suka gunakan petroleum ataupun minyak untuk buat getah sintetik nama dia. Bila harga minyak jatuh, mereka lebih suka gunakan minyak untuk buat getah sintetik. Dia tak gunakan getah asli. Maka dia tak guna getah asli, tak ada permintaan terhadap getah asli, tak beli getah asli, maka harga getah pun jatuh. Ada tapi sikit. Bila harga minyak naik, maka kos untuk buat getah sintetik guna minyak naik. So, industri kilang-kilang tak nak ambil minyak untuk buat getah sintetik. Mereka akan start gunakan getah asli. So, itu kalau harga, so itu dah kaitan dia. Kalau itu je kaitan dia. Sekarang ni harga minyak turun ke naik? Harga minyak naik balik sikit kan. dah sikit je. Normal berapa? Normal 100, 110 normal normal. 60. Mana 60? Masih lagi dalam 40%. Kurang. Betul tak? Masih jatuh lagi tak? Dan masa jatuh bawah pada 50 USD per barrel itu minyak jatuh kan? Masa tu getah lagi teruk harga. Sektor orang tak pergi noi getah. Orang pergi noi getah, toweh getah, balik je duit habis. Pasal duit motor je habis. Nak hantar ke tempat timbang tu habis dah duit. Sarapan pagi cukup RM2.8, RM3 habis dah getah. So macam mana nak ada pendapatan? Ramai orang sekarang ni miskin. Ada masalah. Okey. Baik, teruskan. Sebabnya dapat surat warning 10 minit. Kena cepat sikit. Sini Malaysia punya ni. So Malaysia punya unemployment rate tu July 14 kalau dah rendah sikit tapi naik semula sikit kalau ikutkan kat situ. Alright, cuma kalau tak kat sini kita masih maintain walaupun naik sikit tahun 2012 kadar pengangguran kita di Malaysia ini masih lagi maintain sebenarnya pada kadar 3%. Alright, okey betul. Bravo tu government dah kan. Okey, ni antara indikator lain lah, GDP semua kita boleh tengok. Okey, interest rate, tengok interest rate kat situ, nampak interest rate. Okey, 3.25%. Itu adalah interest rate yang telah ditetapkan oleh Bank Negara. Bank Negara kontrol interest ini menggunakan OPR. Nama dia Overnight Policy Rate. Bila dikontrol 3.25% ni, semua bank-bank kat Malaysia mesti ikut rate ni. Contohnya macam dia punya rate tu kadar sekian 1.24 campur BLR ni. Dia berubah ikut kadar Bank Negara. So, Bank Negara kadar inflasi menggunakan rate ini. Sebab kalau rate ini rendah, maka interest rate di bank pun rendah, maka kos untuk orang buat pinjaman pun jadi rendah, maka ramai orang nak buat pinjaman. Kan interest rate rendah, ubah lah kan, bayar sikit je kan, maka ramai orang buat pinjaman. Bila orang buat pinjaman kat bank, maka duit akan banyak bertaburan dalam pasaran, inflasi akan naik. Itu kaitan dia lah. Okey. Dan juga kalau ada masa yang cukup next time nanti, alright, kalau saya bicarakan selain pada inflation, kalau bicarakan soal duit dari sudut duit, fiat money ni, sebenarnya Malaysia pun kita cetak duit. Bank negara cetak duit, okey. Bank negara milik Malaysia kan, tapi macam Federal Reserve Bank Amerika, Federal Reserve Bank tu milik persendirian. Yahudi punya. Iaitu sekarang ni dia punya chairman semua Yahudi. English Bank saya tak pasti, tapi Bank Bernanke memang Yahudi. Selepas Bank Bernanke, sekarang ni dia punya chairman Federal Reserve Bank adalah Janet Yellen, pun Yahudi juga, confirm Yahudi. Okey. Bank negara kita cetak duit. Okey. Cetak duit, ditaburkan duit dalam pasaran, tapi dikontrol sebab takut inflasi. Alright? Baik. Ditaburkan macam mana? Itu siapa nak buat pinjaman makro, ada duit kan? Itu daripada dicetak duit tu. Itu yang kerajaan keluarkan duit, panggil kontraktor untuk buat bangunan kerajaan, itu ni cetak duit tu, tapi dikontrol takut inflasi. Tetapi sebenarnya inflasi yang paling susah nak dikawal adalah inflasi daripada Fractional Reserve Banking System, FRSB. Okay? Fractional Reserve Banking System ni, cerita ni complicated, tak cukup masa, tak ada cerita. Sebab dia ni lah sebenarnya menjana duit maya. Okey, saya cerita simple lah, simple je. Okey, Sahih simpan duit dalam bank 10,000. Simpan duit dalam bank 10,000. Sahih simpan, siapa nama? Raus. Okey. So, semua orang lah. Semua orang simpan duit dalam bank. Saya pun simpan duit dalam bank. 10,000 ni, 10,000 tu, 20,000, ada 1 juta kan. So, kumpul duit dalam bank. Bank sebenarnya dia hanya simpan duit itu 4% je. 4% sahaja daripada duit tu. Itu bukan fractional reserve. Reserve 4% je. Okay.
Jadi duit yang selebihnya, katalah kompos semua duit adik-adik semua ni dapatlah 1 juta katalah kompos dia ni 20,000, 10,000 kan, dapat 1 juta. Okey. So 4% saja sebenarnya daripada 1 juta disimpan. Baik. Yang selebihnya lagi 96% pergi mana? Mereka bagi pinjaman. Sektor bank ada duit untuk bagi pinjaman. Duit ni lah dia orang simpan dalam tu. Tapi orang yang simpan duit dalam bank duk fikir bahawa duit saya dalam tu. Tapi orang akan cakap, tipulah Abang Indah, saya keluar duit ada je, saya tahu 100. Saya tahu saya keluar 100 memang ada. Tetapi ada tahu tak, adik simpan duit, katalah kita simpan 500 kan, next day kita nak keluarkan 500, tapi duit campur 4% daripada 1 juta apa? 400. Katalah 400,000. 400,000 kan, campurlah duit Rao masuk 500. Sebab Rao baru kerja, masuk 500 simpan. Rao simpan 500. Hari ni esok Rao nak keluar 500. Tipu beda. Ni ada 500 ni. Kata 4%. Kata 4% je duit saya. Tak, 4% daripada 1 juta tu ada 400,000 dalam tu. Tapi balance 400,000 tu dia beri pinjaman keluar. Duit yang sepatutnya 4%, duit daripada 400, sebenarnya Rao ambil duit orang. Faham tak maksud saya? Sebab itu bila berlaku yang krisis Amerika 2008, masa itu bank-bank tak ada duit nak bayar. Jadi orang semua tahu bahawa kalau aku lambat pergi bank hari ni, duit aku tak ada. Pasal ada 4% je. Siapa dulu dia dapat. Masa tu orang bergebuk pergi bank, keluarkan duit. Beratur panjang pergi bank. Dan last sekali siapa yang last kata tak adalah duit dia. Pasal 4% simpan tu tak ada dah. Orang dia dah ambil dulu dah. Settle. And that's what happened in our country pun sama. This actually the system yang terpakai sekarang ni, FRSP. Okay, nampak sikit. Okay, saya nekatkan bahawa tak cerita, tak sempat cerita. Okay, tak sempat nak cerita dah. Okay, sikit. Saya nak pergi yang ni je. Sebab saya kan tak capai objektif. Alright, saya tak perasan masa dah. Okay, cara saya ialah tu, kita terus tukar mindset kita daripada cerita dunia cepat pasal personal management, kewangan peribadi. Okay, aliran tunai, kita sebut aliran tunai, bahasa Inggeris cash flow. Cash flow ni maksudnya ada wang masuk, ada wang keluar. As simple as that. Ada wang masuk dan ada wang keluar. Dan masalah yang berlaku adalah biasanya pengawalan antara wang masuk dan wang keluar tak stabil. Ataupun maknanya wang masuk tolak wang keluar negatif. Itu masalah. Katalah wang masuk 500, wang keluar 1000, negatif 500. Macam itulah keadaan dia. Alright? Itu yang berlaku. Ini yang contoh pendapatan perbelanjaan. Okay? Ni antara contoh model tunai yang saya simpulkan dalam bentuk visual. Itu yang pertama sekali, atas kecil bawah besar. Maknanya masuk kecil, keluar banyak, so negatif. Yang kedua tu sama-sama, even lah, ber-even. Okay, maknanya seri, kosong. Masuk 500, keluar 500. Cantik perbelanjaan behemah. Okey, yang akhir sekali tu atas besar, bawah kecil. Okey, cantik tu, ada lebihan, ada surplus Alright. So, cara saya kita kalau boleh tak nak elakkan yang pertama, kedua pun kalau boleh yang ketiga tu. Saya faham yang konteks pelajar saya konteks pelajar, tapi saya nak cerita cepat masa saya nak kejar masa. Tapi senang cerita bahawa tolong kontrol wang masuk. Saya tahu kita tak ada kontrol, kita ada pinjaman saja. Okey, campur dengan pada mada. Kita boleh kontrol yang kat bawah tu saja. Lepas ni saya nak tunjukkan contoh aliran tunai yang saya buat. Okey. Ni kalau saya cerita pasal orang kerja ni, yang slide saya untuk pengurusan kewangan peribadi. Saya ambil sikit saja. Contoh lah. Ni tak apalah, asset liability tu saya cerita dah tak sempat dah. Sebenarnya saya lebih nak tunjuk ni sebenarnya daripada yang ni. Okey. Pengurusan dia. Saya tidak akan buat perbelanjaan melainkan bulanan, melainkan saya buat cash flow peribadi ni sendiri. Okey, saya pun dah share dengan saya dulu. Okey. Okey, contoh tapi saya guna konsep, saya merge pendapatan saya dengan isi saya. Ada orang buat asyik-asyik terpulang, tak kisah mana-mana saja. It's okay. Yang penting masing-masing setuju. Jadi kalau tengok di situ, apa dah cash inflow, duit masuk. Okey, ni total duit masuk semualah. Abang KCB bla bla. Okey, orang bayar hutang pun ada. Hutang saya ada lagi sekarang ni. Macam mana? Okey, cash outflow. Cash outflow ni maknanya semua benda kat bawah ni adalah yang duit keluar, liability penghutang. Saya pecahkan pada beberapa topik tertentu. Liability hutang, takaful. Ini saya lah. Saya punya lah. Kan? Tapi lepas ni saya nak bagi gambar konsep je dulu. Nanti kan
adik dapat duit, katalah daripada pinjaman ke, first kali sebelum spend, please buat aliran tu lalu cash flow. Orang bisnes benda ni mainan je bagi dia. Sebab kalau kami buat ni simple punya, tapi kalau bisnes dia complicated, dia kan lagi pandang dia punya tu. Dia punya cerita dia. Okey, pecahkan ikut ni sebab saya ni guna Excel, kita dah buat apa? Dah formularize dah. So total kat bawah tu. Tu. Okey. Jadi saya tak si nombor tadi, jadi negatif 500 kalau sisi nombor kat atas tu, tengoklah berapa baki yang kita ada. Oh, atas tu tak letak. Tak letak lah. Mana kena tutup dah kan. Okey. So saya nak cadangkan simple je. So adik-adik untuk satu nak kontrol. Yang kedua, kalau contohnya tengok yang atas kecil bawah besar ini minat your kewangan adalah defisit. Okey, beberapa perkara. Pertama sekali kalau defisit, kita mesti seboleh-bolehnya cari jalan di mana tempat ruang keluar yang kita tak perasan dia mengalir tempat yang tak perlu. Kalau saya kat rumah, saya akan buat, kalau dalam kilang pun even kita akan buat satu komiti khas, dia panggil cost down committee. Komiti untuk turunkan kos. Dia akan check lampu ni guna tak guna. Kalau lampu ni kan kalau kita petik satu switch dia terus pasang semua ke, ataupun kita boleh buat satu switch dia pasang satu-satu. Kita nak guna sahaja sampai to that level. Maknanya katalah kat rumah saya akan tengok which part yang saya perlu berkurangkan. Oh, saya internet dulu saya pakai Astro, saya akan tukar Unify. Okey, saya tengok Unify pasal ada telefon, ada internet sekali dengan TV, so lagi murah, cost effective, saya tukar Unify. Lepas tu saya beli satu alat yang dia boleh kontrol apa ni, aliran elektrik, saya boleh stabilizekan, so menyebabkan kita punya arus elektrik makin kurang. Saya cuba cari semua benda. Kalau macam ada tap ataupun pipe yang boleh itu bagi saya kat rumah. Tapi in your case, sebab adik-adik tengok which part yang mengalir keluar yang tak perlu, yang boleh dikontrol. Okey, buat itu nombor satu. Nombor dua, check tengok balik, masuk dan keluar. Kalau negatif lagi, meaning that tak ada jalan lain dah, adik-adik kena cari jalan untuk tambah yang ke atas tu, yang besar tu, yang apa ni, cash inflow, cash masuk. Itu cara jalan dia. Bermakna, okey, apa cara jalan dia? Satu, sekarang ni saya ringkaskan. Orang buat bisnes tak ada jalan lain ya. Kalau orang lain mungkin boleh guna kaedah mencuri. Tapi kita cakap pasal nak tambah income, bisnes je lah. Bisnes online pun sekarang ni boleh. Untuk adik-adik yang susah kan, yang kadang-kadang kita nak buat jualan, boleh buat, kata nak buat jualan pun tak apa, bisnes online. Pernah dengar dropship kan? Pernah dengar dropship tak orang dengar? Okey, dropship ni simple je. Dropship ni, Sahil adalah pengilang. Saya nak jadi ejen untuk pasarkan produk Sahil. Saya ada FB, Facebook. Saya masukkan produk saya dalam Facebook saya letak harga, saya promotekan, cakap best gini kan, bla. Lepas tu ada orang nak beli. Ada orang nak beli tu saya letak harga. Katalah saya beri produk tu kepada saya, harga dia RM40. Saya dapat ke saya iklankan harga tu jadi RM45. Jadi saya iklankan harga dia RM45 produk tu. Jadi orang ni nak beli, ada seorang mamat ni nak beli. Dia cakap saya nak beli. Baik, nak beli ya, balik. Saya order tu saya akan bagi pada saya prepare, saya yang hantar stok tu pada orang ini. Okey, orang tu dah bayar, apa dia akan bayar awal pada saya, dan saya akan bagi kepada saya RM40, RM5 saya dapat untung. Itu dropship. Meaning that bahawa saya tolong promote je produk orang, saya tak pegang stok apa pun, saya tak kena duit 1 sen pun untuk stok, sebab saya hanya promote saja. Tapi bila ada orang buat pembelian, masuk pada akaun saya dan saya buat hantar order pada saya akan hantar pada dia. Semua urusan saya yang buat. Bermakna agak bagus untuk kalau adik-adik yang terdesak nak bisnes, boleh buat fikir cara macam tu. Satu cara, pakat dengan kawan pun boleh. Ada kawan saya dulu buat, tahu mesin basuh satu, kita tengok kepulan. Mesin basuh tak ada, nak basuh kain susah. So letak satu mesin basuh, tapi ini kat Yoi Gombak dekat pantry tu letak satu. So kawan-kawan ni hari Sabtu Ahad kan nak basuh kain, so boleh basuh kain. Tapi sistem dia agak kuno lah. Dia sediakan satu tabung, masuk duit situ. Kalau nak dapat duit pun agak kuno lah. Macam tu. Alright. So ada macam-macam bisnes orang buat. Ada kawan saya ni, tapi haram sikit lah. Haram sikit. Saya kata haram sikit pasal apa? Dia sewa CD. Sewa CD ya. Sewakan CD lah pada kawan-kawan nak tengok CD. Okey, bukan CD yang tak elok. CD elok, CD yang cerita yang Spiderman macam tu kan. Bosan-bosan pada hari Minggu. Dan ada yang jual Maggi, ambil stok Maggi.
letak kat bilik, siapa-siapa nak beli tahu harga. Pun cara yang kuno, kalau dia tak ada, tinggalkan duit itu dalam tabung. Okey. Ada saya tahu. Dan pun mana banyak benda kita boleh buat. Yang penting sekali kita ada Malaysia ada sikap proaktif. Nak kejar masa daripada buat ekonomi tu pergi kepada personal management kan. Okey, saya itu sajalah. Kejar masa tapi harapnya ada manfaat walaupun kita berambat-rambat, orang tu belum cakap berambat bekerja-kerja untuk habis atau nak untuk sentuh, tapi harap-harap adalah sedikit manfaatnya bagi semua insya-Allah. Dan saya kembalikan semula kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah habis dengan benda yang dah. Sekarang kita buka untuk sesi Q&A. Ada apa soalan? Kita buka register dulu kan. SI tu ada. Ya, silakan. Terus siap pasal pelaburan emas. Okey. Laporan mak. Sekarang ni macam mana buat kata beli ya. Saya nak nasihatkan pelaburan. Simple je. Bila kita sebut pelaburan, kita melabur tu untuk apa? Tak, kita melabur kepada usaha bukan. Kita belum untuk apa? Kita melabur untuk duit lah. Tapi kita melabur tu kepada apa? Itu yang kita kena faham nombor satu. Sebab ramai tak faham. Kita melabur tu kepada apa? Emas lah. Tapi emas tu, kita melabur emas tu dibuat apa? Macam mana boleh dapat duit dengan emas tu? Persoalan dia. Bermakna kalau saya sebut macam mana boleh dapat duit dengan emas, bermakna mesti ada transaksi jual dan beli. Investment, macam mana pun kita sebut investment, pelaburan, dia punya fundamental dia, asas dia mesti ada transaksi jual dan beli. Kalau lah senang je nak tahu skim-skim ni. Kalau dia cerita orang masuk duit macam ni dapat sekian kan, 8 bulan boleh kaya. Contohnya kan, macam mana dapat duit? Tak apa, itu tak ada masalah. Ibu itu syarikat buat. Tak, itu confirm akan main skim. Saya beritahu sikit sebelum mas ya. Saya beritahu sikit macam mana skim ni. Ya, adik kata, oh tu dapat duit tu. Ya betul. Atau tak, adik ni masuk, rawat masuk 20,000, tu masuk 100,000, tu masuk 300,000. So duit dia kumpul. Rawat masuk dulu. Rawat masuk dulu, kita dah janji dah rawat masuk 10,000 akan dapat pulangan bulan-bulan sebanyak 2,000 tiap-tiap bulan. Tiap bulan 2,000 kita bagi. Sebenarnya duit yang terkumpul nanti kita bagi pada rawat. Ingat kan, duit terkumpul tadi disimpan dalam bank. Bila katalah duit tercecah sampai 2-3 juta, kumpulan duit orang yang nak melabur ni tadi, skim tadi, 2-3 juta letak dalam bank, masuk dalam FD, fixed deposit, kurang-kurang 5% daripada duit tu ada. Cuba 5% kali 3 juta, kurang dah berapa dah? Itu yang token tu buat skim tu makan duit tu. Dia kumpul duit orang kan. Yang orang ni dia pergilah bulan-bulan dapat duit dia tadi. Orang lain masuk pula. Ada duit pula orang tu. Jadi ada pula orang lain masuk pasal nampak testimoni. Dapat yang satu testimoni, Rauk dia kasi nak pegang apa ni? Pegang benda-benda. Okey, pegang dia punya apa tu saham ke contohnya. Lepas tu beri sebelah kereta BMW. Okey, kena BMW, jangan Proton Saga. Tak laku. Okey. Beri sebelah BMW dan buat tanda macam ni. Itu senyum macam ni. Okey, ataupun disuruh pegang duit. Kan? Sebab orang kita ni 3 perkataan. Besar, mudah, cepat. Dia tengok lembek lutut. Oh, besar dapat ni. Mudah yo, tak perlu buat kerja goyang kaki. Bulan depan dah dapat. Cepat. Lutut lembut. Okey, sebalik pada persoalan tadi, emas. Bila sebut emas, we thought that kita melabur dalam emas. Basically, saya tanya, apa transaksi yang dibuat? Kalau anda melabur dalam contoh macam ni, melabur yang betul dalam emas ya. Beli emas, dapat fizikal emas. Simpan dekat arwah Nur. Sampai harga naik, jual. It's okay, betul lah tu. Pelaburan ya. Okay. Beli transaksi ya, bisnes, dapat harga rendah, jual harga tinggi, ada margin, dapat untung. Itu betul. Itu boleh buat. Tetapi yang ramai orang buat adalah dia bawa seketul emas ni, dia jajan ke mata kata, Sahib, emas ni awak beli, saya simpan, saya niagakan, awak melapor, saya akan bagi duit tiap bulan, saya akan dapat. Okey Sahib, saya masuk dalam akaun saya, emas saya pegang, saya kata saya akan urus niagakan. The same emas, saya akan jumpa pula Aisyah, saya jumpakan Sahib. Sahib, nampak saya ada emas ni, seketul ni, saya beli emas ni, saya akan niagakan, nanti saya akan bagi duit. Maksud duit,
Saya jaja pada orang lain pula, the same emas tau. Hanya seketul emas je dia ada sebenarnya, tapi dia jaja pada semua orang. Dan dia cakap bahawa ni, dan the same thing, emas ni dah ada, dapat duit tadi, simpan dalam bank, dapat FD 5%, dia dapat dah sikit, dia akan beri duit daripada duit kumpul orang tadi ke Sahih, bagi orang lain masuk, bagi sampai 1 tahun buat macam tu kan. Dia tak larat nak bagi semua orang dah pada duit tadi, dia dah makan duit dah dekat 5-6 juta dalam tu. 5% kali 5 juta, berapa dah dia makan? Dah 2-3-4 tahun berjalan, ditutup lagi. Itu yang biasa berlaku. Most of the time itu dia yang berlaku. Tapi orang kita tetap tidak akan berubah. Sebab saya tengok dalam Facebook, bila sebut je mudah, cepat, masuk duit RM20 saja, boleh jana keuntungan yang besar. Bawah tu PM. Oh, wah. Letih saya. Saya sampai satu saya pernah berhujah. Saya ambil daripada bank negara. Saya pernah nasihatkan ada seorang pensyarah dulu, pensyarah KIPSAS, masa saya mengajar KIPSAS, dia nak masuk satu skim. Adalah antara ahli apa yang kena juga sebenarnya. Skim tu dia kata pelaburan. Okey, saya beritahu sebelum tu, syarikat Sdn Bhd tak boleh pool dana daripada orang awam macam tu, tak boleh, melanggar undang-undang, senang cerita. Tak boleh, syarikat Berhad saja boleh. Itu pun dia boleh ambil dana daripada orang dengan cara mengeluarkan saham. Dia keluarkan prospektus, orang beli saham, ikut cara yang sebenar. Sdn Bhd sendirian, Berhad tak boleh. Jadi, macam mana tanya pada saya, Berhad boleh tak saya masuk dia jadi, dia kata akan bagi 300 bulan. Fix. Satu lagi masalah, fix. Mana ada dalam bisnes boleh fix income? Yang dia boleh fix tadi pasal duit dia sendiri dia hantar. Duit yang kumpul tadi pergi dia tetapkan macam tu. Itu boleh fix. Dalam bisnes tak boleh ada fix. Katalah saya bagi keuntungan, saya buat bisnes kan ni, saya nak bagi keuntungan 3% kepada pelabur setiap bulan. Kalau bulan ni net profit kita dapat RM20,000, so 3% kalilah RM20,000 tu. Bulan depan mungkin RM40,000, kalilah dia bagi 3%. Kan fluctuate tu. Okay, kalau main yang fix macam tu, satu dah confirm haram. Right. Saya kata, pensyarah tadi. So saya kata jangan check dengan bank negara. Saya kata ikut undang tak boleh, dan dicek dengan bank negara, dan bank negara nasihatkan jangan ikut. Baru ni Tunteja dah kena. Dulu orang sibuk dengan Tunteja, skim Tunteja. Baru sikit lagi tu ada satu orang daripada China, YSLM tak salah saya, yang dikatakan akan bakal jadi orang paling kaya di dunia, nak ganti Bill Gates ke sesiapa. Okey, katanya dah kena tangkap dekat Thailand. Dah cakap dah, janganlah orang kita ni tunjuk BMW tu keluar biji mata. Terus percaya, pegang duit tu percaya. Lemahnya orang kita ni dari sudut ilmu. Ya, jadi pelaburan emas pun sama. Tak kira emas ke, platinum ke, silver ke, tak kira, asal dia kata kita ni mana transaksi dia. Baru-baru ni ada satu saya nak beritahu, tolong take note. Arba, Abdul Rahman bin Auf, dia beri je nama Arba, dan dia thought that dia akan jadi automatic Islamic. Kalau kita baik saya beri nama rumah judi tu Umar bin Al-Khattab hotel. Contoh lah kan. Ingat bagi nama boleh jadi Islamik ke? Arba tu ke, hati-hati ya. Dengar ni, kalau ada sebab ini terbaru ni, saya beritahu ni pasal apa, di tengah nak naik ni. Dan yang masuk tu kebanyakan orang yang pakai purdah, orang yang turun labuh, dan orang pakai kepiah. Ustaz, pasal nama dia Arba. Saya beritahu dia kata, kami ada lesen AJL. Kalau dia nak buat, dia nak suruh masuk itu, dia macam MLM, kami ada lesen AJL. Nak tahu tak, saya dah check dah yang ni. Sebenarnya dia ada satu syarikat yang dapat lesen AJL. Memang betul dia dapat lesen di bawah Al-Tajul langsung. Dia boleh buat MLM, memang confirm. Sebab apa? Dia dah berikan dia punya plan pemasaran dalam konteks MLM tu ke kementerian. Kementerian dah check okey. Tapi kebiasaannya yang menipu dia macam mana? Dia dapatkan CJ kat sini, lepas tu dia buat satu lagi skin yang baru, dan dia bilang kata, mana ini betul ke ni? Betul, kami ada lesen AJL. Tapi sebenarnya yang ni digunakan skin Arba ni bukan skin yang dia dibawa ke kementerian sana. Itu yang saya check sendiri. Sebab apa? Sepupu isteri saya masuk, saya berhujah habis-habis dengan dia. Saya kata jangan masuk. Sebab kesian sepupu kan. Lepas tu nak dengar, tak dengar. Dia kata apa? Ini walak ni, dia kata. Sebab dia kata abang-abang jemaah dulu pun masuk sekali. Yang saya hujah ni pakai ayat Quran dia, saya hujah pakai sambil depan negara semua ni, tak berkesan dah. Walak. Hiduplah dengan walak tu. Jadi hati-hati ya. Arba bin Auf dengar ya. Tolong hati-hati sebabnya dia tidak bercerita transaksi sebenar. Dia kata kami bisnes macam Abdul Rahman bin Auf. Kan Abdul Rahman bin Auf kata Abdul Rahman bin Auf dijual unta.
Tapi dijual balik unta tu dengan harga unta. Sebab dia bukan jual unta saja, dia jual unta dan tali unta. Dia untung atas tali unta. Faham Faham. Okey, dia beli unta, katalah ni unta. Allah, susahnya nak bayangkan unta ni. Unta lah, unta. Katalah ni unta. Ni unta. Unta ni harga RM10. Dia jual semula unta, dia beli RM10, dia jual semula ke Rauf sebab pasar Rauf suka unta. Jadi dia jual Rauf harga ni RM10 je unta ni. Murah lah. Kan? Tapi sebenarnya dia dah pasang siap-siap tali unta kat situ. Tapi dia kata ada sikit je saya jual tali dia sekali ya. Tali dia harga dia RM5. Oh, okey lah tu, tak usah saya dapat untung murah. Saya boleh apa? Saya dapat tali unta. Itulah untung dia. Berapa nak beli pada dia, tu dia untung. Itu strategi dia. Tapi saya cari kat mana celah. Sebenarnya yang dia kata sama macam Abdul Rahman bin Auf, saya tak jumpa. Tapi orang suka sangat masuk. Sikit lagi tu tengok lah. Balik cakap lah. Jadi macam Skop A, jadi macam Okey. Lain. Skop A beza. Lain. Okey, saya kena bezakan binary, piramid, M&M. scheme. Tiga benda yang salah. M&M sah. Pakai cakap saya. Saya tu dari sudut fatwa tak ada masalah dengan M&M. Cuma orang keliru M&M tu haram sebab apa? Tiga benda ni dah jadi racun kepada M&M. Binary, piramid, scheme ni dah jadi racun. Jadi orang ingat semua benda M&M tu benda tiga ni. Dia lain. MLM lain. Yang tiga ni lain. Binary tu ada tengok je pakai pairing, itu binary. Binary by structure dan juga dia ada unsur piramid. Sebab apa? Kalau adik duduk atas, adik akan duduk ke atas lama-lamanya dah. Kalau tak kerja pun orang bawah ni akan tolak naik atas. Orang bawah ni takkan berpulang untuk mengatasi pangkat orang atas ni sebab dia dah masuk. Itu one of the binary. Tapi dia pakai pairing. Manakala piramid pun sama, orang atas duduk akan stay duduk atas, tapi ayat dia punya istilah dia panggil auto placement. Hati-hati. Maknanya orang masuk tak ada masalah, jangan buat bisnes tak ada, masuk duit je akan susunan tu sendiri je. Okey, kalau ada orang yang masuk bawah nanti, dia akan susun bawah secara sendiri. Auto placement. Itu ayat piramid. Haram. Sebab orang atas tu selama-lamanya tak ada digoyang kaki pun tetap dia akan dapat duit. Tetapi ada dah termasuk skim, saya dah cerita tadi. Skim main duit saja, dia pusing duit orang saja. Kemudian tak lama tu dia tutup. Right, itu berlaku. 2 to 3 years dia akan tutup. Manakala MLM, dia ada syarat-syarat dia. Orang atas sekalipun, katalah saya upline, saya dah nanti daulan. Kalau saya malam buat kerja, daulan boleh atasi pangkat saya. Boleh berlaku. Dia adil. Jadi dia telah atasi. Sebab Majlis Fatwa ada tengok, so itu dia kata MLM is okay, tak ada masalah. Dia tak ada unsur yang menindas macam tu. Biasa kita kena biasakan. Manakala skor A dia bagus, tapi pandangan saya dia tidak bagus dari sudut produk. Bukan saya kata produk tu tak bagus, tapi in term of business, skor A you all must understand. Bila kita dah lantik orang seorang, kita dah ada produk, orang akan kata produk kesihatan, dia akan beli satu produk, dia akan beli selalu kan. Tetapi kalau anda skor A, anda nak guna produk tu macam mana? Siapa nak guna produk skor A? Budak. Anak kita besar, habis sekolah, kita cari orang lain semula. So, bermakna kerja kita tak habis. Letih kerja kita. Budak ni dah masuk, dah SPM habis apa, kita kena cari klien baru semula. Sebenarnya sistem MLM, saya masuk ahli, saya gunakan produk. Saya tu, for your information, Amway adalah, saya ingat 80 juta sales bulan dia. Okay, sales bulan, orang tak perasan je, tapi 80 juta. And MLM punya network marketing still dah ada potensi sangat besar. Fortune 500 pun dia cakap macam tu. Cuma orang tak tahu saja. Kontak dia, saya jadi ahli, saya gunakan produk, saya cukupkan baby. Itu je. Dia saya cerita kepada produk pada orang lain masuk ahli bawah saya, dia pakai produk sebab produk bagus. Faktor utama mesti produk tu bagus, bukan sebab dia nak masuk produk masuk ahli pasal produk tu apa-apa produk tahu nak main duit je. Itu salah. Produk bagus dia nak guna, ada faktor kesihatan. Awak dia masuk. Orang lain makan, katalah dia perlu maintain faktor baby. Faktor baby je lah. Saya pun faktor baby, orang lemah faktor baby. Macam tu je, tak perlu lebih-lebih sangat. Melainkan kalau dia buat full time MLM, bermakna dia perlu menjual, okay, nak dapatkan income daripada jualan, dia buat jualan pula. Macam saya pun tutup sendiri. Itu asal dia. Sebab dia marketing. Raoh ada bisnes, ada kilang. Raoh keluarkan produk, satu produk ni. So Raoh nak jual pada semua orang. Selain pada Raoh gunakan conventional marketing, buat promotion semua, Raoh fikir Raoh tak sabit, Raoh jual pada Sahil. Sahil balik ke rumah beritahu pada Syafiq. Lepas tu Syafiq tanya, beli mana hari ni? Best lah. Saya kata kat kilang Raoh. So satu hari Syafiq pergi ke kilang Raoh,
pergi beli. Rauf pelik, macam mana tahu? Sahil beritahu. Rauf fikir, kalau aku beri sikit komisen lah pada Sahil ni, mungkin Sahil boleh cerita pada orang lain kot. Jadi dia cerita kepada Sahil, Sahil kalau saya beri komisen sikit, kau cerita lah orang mali pada orang. Masa tu itu asal dia MLM. Lepas tu dia beri komisen, lepas tu kita kembangkan lagi, lepas tu kita boleh bina group pula. Dia complicated, ada makin banyak pula dia punya sistem tu makin besar, tapi asalnya itu. Asalnya marketing, asalnya nak pasarkan produk ni. Yes, market. Dan orang guna produk ni bukan sebab nak duit, pasal produk ni memang bagus untuk kesihatan. Itu saja asal dia MLM. Kena faham. Alright. Soalan? Yes, sorry. Dropship tu kan menarik kan, tapi nak cari orang-orang yang jual, orang-orang yang nak lantik ejen-ejen ni. Oh, dropship. Okay. Kita kena cari kan. Okay, dropship ni tarik je lah Google. Itu je. Macam tu je. Dan untuk promotion, kita mesti ada circle kita sendiri lah. Dan usually sektor orang akan sibuk. Siapa ejen-ejen ni mesti akan sibuk untuk masuk dalam grup WhatsApp orang dan juga grup Facebook orang. Okay, dan kadang-kadang kena halau tenang keluar. Pasal apa? Pasal iklan ni. Dan ada grup macam grup tempat saya tu Terbelong. Rasa saya dah dicapai grup Facebook, rasa saya dah capai 50,000 ahli. Besar. Dan bila orang tahu je, ejen tahu 50,000 ahli, semua berebut nak masuk buat iklan ke dalam tu. Can you imagine 50,000 ahli buka sekali iklan? Dia punya sale kan? Rancak kan? Tetapi dalam konteks saya, sebab saya buat bisnes pengedaran dan pemasaran, pada pandangan saya, bukan semua produk yang sesuai untuk diedarkan secara guna konsep online, maknanya hantar secara post. Macam saya cakap selalu, contohnya produk groceries. Grocery ni item yang orang gunakan, contoh macam Milo, nak minum teh kan. Takkan saya nak beli Milo, kata saya nak beli minuman, nak minum petang ni, saya kena order pada KL pakai pos. Saya pergi ke kedai runcit. Betul tak? Tapi kalau macam tudung kan, tudung yang pelik-pelik, yang ikat sana, jurut leher semua tu, cadar katil yang yang canggih, yang tak jumpa dalam pasaran biasa, itu okeylah dalam guna online, sebab dia rare. Dia pergi kedai biasa tak jumpa, it's okay. Macam tu lah pandangan saya. Okay, itu cerita bisnes pula. Okay, soalan lagi? Tak ada apa-apa soalan lagi, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarat. Bismillahirrahmanirrahim.